Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam video ini insyaAllah kita akan bincangkan satu teknik ataupun strategi yang sangat penting dalam trading saham, iaitu teknik breakout. So, jangan ke mana-mana insyaAllah. So, tuan-tuan semua, insyaAllah dalam video ini insyaAllah kita akan bincang tentang teknik ataupun strategi breakout yang merupakan satu strategi yang diterima pakai ataupun digunakan oleh kebanyakan pelabur-pelabur ataupun pedagang-pedagang di Bursa Malaysia. So, biasanya kalau kita Google, terdapat beberapa jenis breakout dan insyaAllah kita akan bincangkan jenis-jenis breakout dalam video ini insyaAllah. Dan selain daripada itu kita akan bincang tentang strategi, kita akan bincang tentang pertamanya kita akan bincang apa itu breakout, kemudian apa jenis type breakout dan seterusnya tips-tips, strategi-strategi yang berkaitan dengan breakout lah, strategi breakout ini. So sebelum itu kita buat penafian dulu. So basically video ini bukan untuk menyarankan kepada anda sekalian tentang produk-produk pelaburan yang anda perlu beli dan sebagainya, bukan buy call. Okay, the main purpose of this video adalah untuk kita share kepada anda berkenaan dengan ilmu pelaburan saham. Okay, tidak ada intention ataupun tidak ada orang kata buy call yang akan diberikan sepanjang kita rakam video ini. Okay, this is basically our learning outcomes. Okay, so at the end of this session kita akan buat seringkas yang mungkin, tetapi kalau boleh kita nak cover sebanyak yang mungkin, sedetail yang mungkin, untuk anda menjadi bekalan pada anda dalam trading saham insyaAllah. Jadi kita nak define apa itu definition bagi breakout. Seterusnya anda sebolehnya mampu untuk berbincang apakah jenis breakout yang ada. Okey, biasanya kalau kita tengok perbincangan, kebiasaannya orang akan bincang tentang 4 jenis breakout. Okey, tetapi dalam video ini kita akan lebih sedikit, kita akan bincang secara terperinci sedikit berkenaan dengan breakout yang mungkin jarang orang bincang. Okey, so anda bertuahlah pada hari ini kerana dapat belajar sesuatu yang baru insyaAllah. Seterusnya kita akan dapat bincang tips dan trik macam mana kita nak any tips dan trik lah berkaitan dengan teknik breakout. Okey, seterusnya harapan kita adalah dengan anda tengok video ini insyaAllah anda akan dapat apply, okey, dapat mengaplikasikan ilmu yang anda belajar daripada video ini, okey, dalam trading, okey, ataupun investing. So ini adalah outcome lah. Ini harapan kita supaya anda semua dapat menguasainya apabila habis melihat video ini. Okey. So bila kita bercakap tentang breakout tuan-tuan semua, satu benda yang penting adalah kita kena tahu dari segi fasa market. Okey. Kalau kita buka buku-buku perbincangan berkenaan dengan Wyckoff method ataupun volume price analysis, so kita tak akan dapat lagi daripada 4 jenis ataupun 4 fasa dalam market. Okey. Fasa yang pertama apa yang dipanggil sebagai fasa accumulation. Okey. Sebenarnya ada perbincangan detail berkenaan dengan fasa-fasa ini, tapi untuk tujuan sebab fokus kita adalah berkenaan dengan breakout. So anda terima sajalah perbincangan berkenaan ini. Okey, ataupun penjelasan secara umum berkenaan dengan fasa-fasa dalam market ini. So fasa yang pertama adalah fasa accumulation. Okey, fasa yang kedua accumulation, and then dimasuk ke fasa kedua dipanggil fasa markup. Okey, seterusnya dia akan menuju ke fasa distribution, and then seterusnya dia turun untuk membentuk fasa markdown. Okey, so secara umumnya ini 4 jenis fasa, 4 fasa dalam market: accumulation, markup, distribution,
and then markdown, dan seterusnya dia akan masuk fasa accumulation balik, repeat kepada fasa markup, distribution, markdown. Begitulah seterusnya. Dia dalam bentuk berulang. Baik. Secara umumnya biasanya orang bincang ada 4 jenis breakout lah. Okey. Tetapi dalam video ni kita akan tambah extra sedikit so anda dapat pengetahuan yang lebih lah. Okey, yang pertama sekali breakout downtrend line. Okey, kalau anda biasa lukis downtrend line, okey, kalau kita nak lukis uptrend kita perlu ambil yang bawah. Dia punya lurah-lurah bawah ni kita sambung, so akan jadilah uptrend. Kalau kita nak lukis downtrend, kita kena ambil dia punya puncak-puncak dia. So ambil puncak yang tertinggi dan sambungkan dengan puncak yang tertinggi satu lagi. Okey. So inilah yang dikatakan sebagai downtrend line. Okey, downtrend line. So apa yang dikatakan sebagai breakout downtrend line? Okey, breakout downtrend line ni merujuk kepada macam ni situasi dia. Di mana price tiba-tiba dia menujah dan dia memecahkan rintangan downtrend line ini, rintangan garisan mendatang ke bawah ini, downtrend. So bila dia breakout dengan syarat, this is a very important syarat, iaitu disusuli dengan volume yang tinggi. Okey, so inilah yang dikatakan sebagai breakout downtrend line. Okey, harga yang memecahkan rintangan apa? Rintangan downtrend line disusuli dengan volume yang tinggi. So inilah yang dikatakan sebagai breakout downtrend line. Okey, so itu adalah jenis yang pertama, iaitu breakout downtrend line. Baik, apabila daripada fasa markdown dia pergi ke fasa distribution. So ini adalah fasa distribution. Okey, anda abaikanlah dari segi logik tak logik chart ini sebab ini saya buat chart ini saya buat sendiri. So bukanlah saya copy daripada TradingView ke ataupun mana-mana platform, Bursa Station ke ataupun Share Investor dan sebagainya. Tak, saya lukis sendiri. Daripada satu candle ke satu candle ni tuan-tuan, saya lukis sendiri. So saya nak tunjukkan contoh kepada anda supaya nampak lebih praktikal lah. Okey, so tadi kita cover yang pertama sekali breakout jenis breakout downtrend line. Alright. So seterusnya adalah breakout dipanggil fresh breakout ataupun first breakout. Kenapa dipanggil first? Kerana daripada fasa distribution, fasa pengumpulan ini yang mungkin memakan masa yang lama, okey, tiba-tiba berlaku, okey, kita daripada sini kita boleh lukis dia punya line lah, dia punya resistance line. So berlaku fasa accumulation di sini. So ada resistance line, beberapa kali mencuba dia tak berjaya memecahkan resistance line ini. Okey, sekali, dua kali, tiga kali, 3 atau 4 kali dia cuba memecahkan rintangan ini. Okey, so pada satu hari, okey, tiba-tiba harga memecahkan rintangan tersebut. Okey, cuma volume sekarang ni mungkin tak tepat lah, mungkin saya kena edit lagi lah. Sepatutnya kena naik lebih tinggi berbanding dengan harga-harga sebelumnya, berbanding dengan volume sebelumnya lah. Okey, so cukup syarat iaitu harga memecahkan rintangan. Okey, dia punya price break the line, okey, the resistance line, and then followed by ataupun associated by high volume. Okey, so volume yang tinggi, harga pun memecahkan rintangan. So ini yang dikatakan sebagai first breakout. Okey, seterusnya apabila dia dah first breakout, okey, disusul dengan volume. Okey, ini sepatutnya volume di sini ya. Okey, and then dia membuat pullback seketika sebelum dia, okey, so bila dia berlaku macam ni, sekarang ni kita ada resistance yang baru. Bila dia buat breakout, lepas tu dia pullback, so sekarang ni kita tandalah dia punya resistance dekat sini. Okey, kita tanda resistance dekat situ. So apabila line resistance ini tuan-tuan dia breakout, okey, dia pecahkan rintangan
sebelumnya disusuli dengan volume yang tinggi di bawah ini. Okey, perhatikan di sini. So ini dikatakan sebagai breakout previous resistance. Cuma istilah ni mungkin tak ramai gunalah, BPR. Breakout previous resistance. Dia breakout juga, tapi bukan breakout yang macam tadi, yang first breakout tadi ataupun fresh breakout. Yang ni adalah breakout previous resistance. Okey? Alright. Okey, seterusnya kita bila kita melihat chart, okey, biasanya sebelum kita membuat rumusan tentang trend ataupun ke mana harga kaunter tersebut nak pergi, kita kena lihat secara orang kata heli view dulu. Okey, kita zoom out, tengok daripada jauh. Okey, tengok dia punya trend, keseluruhan trend sejak daripada IPO kalau boleh, sejak daripada disenaraikan di bursa sehinggalah sekarang ini, macam mana dia punya trend dia. Okey, so selepas itu barulah kita zoom in. Okey, so sekarang ni bayangkan kita zoom in dalam masa setahun. Okey, katakanlah sekarang ini Februari 2021. Kita zoom out, kita tengok sampai Februari 2020. Okey, dalam masa setahun ataupun 52 minggu. Samalah, 52 minggu tu sama dengan setahun. Okey, so dalam masa setahun ni, mana level yang paling tinggi? Okey, so kita tandakan level yang paling tinggi. Inilah level yang paling tinggi. Contoh, ini contoh saja ya. So kalau kita bilang ni tak cukup ni setahun. Kecuali dia weekly punya chart. Okey, so kalau kita daily bukan okey, katakanlah ini garisan yang tertinggi dalam masa setahun. So kita buat line ini. So kalau sekiranya harga memecahkan rintangan ini, sekali lagi disusuli dengan volume yang tinggi. Okey, so ini kita katakan sebagai breakout 52 weeks high. Okey. Ini antara teknik ataupun ini antara entry yang saya paling suka lah. Okey. Antara entry yang paling saya suka. Saya dah cerita dalam video-video sebelum ni. Antara entry yang paling saya suka adalah breakout 52 weeks high dengan breakout all time high. Okey. Kerana apa? Dia ada sebab dia lah tuan-tuan. Sebab dia adalah dari segi chart pattern dia ada projection X to X dia. Okay, so banyak benda. So saya dah banyak kali masuk breakout 52 weeks high, sebagaimana saya sebut dalam video-video sebelum ni kan. Bila berlaku breakout 52 weeks high, dia ada possibility untuk dia terus terbang. Okay, cuma adalah banyak juga contoh yang kita kata bila berlaku breakout 52 weeks high, dia kembali turun di bawah line resistance dan support ini. Okey, kemudian dia turun. Ada juga possibility itu. Tetapi possibility untuk dia terbang lebih tinggi daripada level di breakout ini pun tinggi. Okey, so risikonya tidaklah setinggi dia punya reward dia. Okey, risk dia tidaklah setinggi reward. Sebab itu saya sangat suka trading counter-counter yang membuat breakout 52 weeks high. Okey tuan-tuan semua. Alright. Seterusnya tuan-tuan, yang kelima, apa yang dikatakan sebagai breakout all time high. Okey, kalau breakout 52 weeks high tadi, kita buat line dan kita lihat dalam masa setahun di mana puncak yang tertinggi, sekiranya breakout berlaku memecahkan line tersebut, maka kita katakan dia sebagai breakout 52 weeks high. Tetapi sama juga dengan all time high, tetapi all time high ni kita kena zoom out. Lepas tu kita tengok secara keseluruhan chart itu daripada awal dia disenaraikan di pasaran saham sehinggalah ke hari ini, di mana level yang paling tinggi sekali. Okey. Contohnya level yang paling tinggi sekali adalah level ni. So kita tak nampak dekat sini. Di sebelah sini mungkin ada level yang sama dengan level sekarang ni. Okey. So sekarang ni dia try sekali lagi level yang sama. Okey, tak berjaya sekali. Yang kedua dia try tak berjaya lagi. Okey, keesokan harinya datang satu batang apa yang dikatakan sebagai marubozu lah.
Okey, batang hijau disusuli dengan, okey, syarat yang penting tadi, disusuli dengan volume yang tinggi. So ini cukup syarat. Okey. Dan breakout jenis ini namanya adalah breakout all time high. Okey, sekali lagi kita zoom out, kita tengok di mana rintangan ataupun di mana puncak yang paling tinggi di sebelah kiri. Kemudian kalau sebelah kanan ini pada hari ini contohnya dia membuat breakout. Okey, harga ditutup di atas daripada garisan all time high ini, disusuli dengan volume yang tinggi, maka kita katakan sebagai counter ini membuat breakout all time high. Okey. So ini yang dikatakan sky is the limit. Sebab dia dah tak ada resistance dah sebelah kiri dia. Kalau kita perhatikan dalam sejarah dia, okey, dah tak ada dah harga yang akan menjadi resistant kepada harga semasa. So sky is the limit. So that's why apabila berlaku breakout all time high, so possibility dia untuk terus menuju harga, okey, membuat kenaikan demi kenaikan adalah lebih tinggi berbanding dia reverse membuat penurunan. Okey. Tetapi sekali lagi lah dengan syarat volume yang tinggi. Okey. This is a very important message. Okey. Pastikan volume tinggi dan harga ditutup pada hari tersebut di atas paras garisan all time high. Okey. Now, seterusnya, yang ni mungkin jarang orang bincang. Okey. Jarang orang bincang pattern ini. Apa yang kita sebut sebagai pattern breakout. Pattern breakout ni maksudnya dia breakout pattern tertentu dalam chart. Okey. Sebelum ini saya dah cerita tentang satu buku yang ditulis oleh Mr. Fred Tam. Okey, mana buku dia? Buku ni dia cerita tentang chart pattern. Antara buku yang saya rasa sangat bagus untuk kita baca. Okey, baca daripada kulit ke kulit. Dalam buku ni dia ada cerita tentang chart pattern lah. So sangat-sangat bagus. Okey, kalau anda tak tengok lagi video berkenaan dengan bedah buku ini, so mungkin anda boleh tengok balik lah. Okey, ataupun saya letakkan link kepada video tersebut di atas. Atas ni ke atas ni, whatever lah. Okey. So contoh, saya ambil satu contoh macam mana breakout pattern, chart pattern. Sebagai contoh, kalau kita belajar chart pattern dalam chart ini, okey, kalau orang tak belajar tak tahu, yang tak nampak So dalam chart yang ada depan anda sekarang ini, okey, sebenarnya dia membuat pattern triangle. Okey, dia membuat pattern triangle. Okey. So kalau suatu hari tiba-tiba harga memecahkan rintangan di atas ini, okey, disusuli dengan volume, sekali lagi message yang penting, disusuli dengan volume yang tinggi di bawah ni, maka inilah yang dikatakan sebagai breakout chart pattern breakout. Dan pattern apa yang sekarang ni kita tunjuk? Pattern ascending triangle. Okey, disusuli dengan volume yang tinggi. So kalau anda nampak macam ni, bismillah, okey, tawakal tak Allah, boleh masuk. Okey. So sekali lagi bukan saranan beli Tak ada kaitan dengan mana counter So ini adalah untuk tujuan pembelajaran saja. Alright. Seterusnya, this is a very advanced level. Okey, kalau anda ingat lagi video yang sebelum ni saya share tentang cara kita melukis Fibonacci. Teori-teori di sebalik Fibonacci. So macam mana cara untuk kita cari point-point untuk kita lukis Fibonacci ni dalam chart. Kita dah cover sebelum ini. Kalau tak ingat ataupun belum tengok lagi video tu, boleh tengok dekat video dekat atas saya bagi link insya-Allah. Okey. So breakout yang seterusnya apa yang dikatakan sebagai Fibonacci level breakout. Okey, sebagaimana yang kita tahu, Fibonacci apabila kita tarik Fibonacci dia akan ada level-level dia. Okey, sebagai contoh Fibonacci retracement. Okey, kita tarik Fibonacci retracement daripada satu point kepada satu point. Bila kita selesai tarik tu, point yang kedua dia akan terus keluar dia punya line-line lah.
Okey, line 32.8, line 50%, line 61.8, okey, line 100%. So semua itu dia akan menjadi satu level resistance dan juga support. Okey. So level breakout ini, okey, Fibonacci level breakout ini sebagai contoh dalam chart yang anda lihat sekarang ini. Okey, so kalau kita tarik Fibonacci daripada hujung, daripada atas ni, okey, ke bawah, bila kita klik saja macam tu, alright, apa yang berlaku? Okey, dia akan keluarlah line-line ini. Dan sebenarnya line ini akan berfungsi sebagai line resistance. Dalam konteks ini resistance lah. So daripada bawah kosong, resistance yang pertama adalah 32.8. Okey, bila lepas 32.8 dia akan cari 50%. And then kalau perhati di sini dia melantung di antara 32.8 sehingga 50%. Okey. So katakanlah satu hari dia berlaku breakout. Breakout level mana ni? Breakout level 50 sampai 61.8. Okey. So disusuli dengan volume yang tinggi. Okey, price menujah memecahkan rintangan level 61.8 dan juga level 50. Disusuli dengan volume yang tinggi. So cukup syarat, inilah yang dikatakan sebagai Fibonacci levels breakout. Okey. Alright. Now, apabila kita belajar tentang teknik breakout ni, kita tuan-tuan, kita tak akan dapat lari daripada istilah false breakout ataupun fair breakout. Okey. So kita kena berhati-hati macam mana kita nak cuba mengelakkan diri kita daripada terperangkap, daripada terlekat di puncak. Okey. Ramai orang yang bila mula belajar saham, dia akan belajar tentang teknik breakout. Tetapi ramai orang bila belajar teknik breakout, dia tak belajar masa mana nak masuk, masa mana nak keluar. Nak masuk mungkin ramai yang belajar, tetapi masa mana nak keluar, itu yang tak ramai, ataupun yang ramai orang gagal menguasai lah. Okay. So that's why dalam video ini kita akan bincangkan macam mana kita nak tackle isu terlekat di puncak. Okay. So ada beberapa saranan lah yang kita akan bincangkan, insyaAllah. Baik. Kalau kita perhatikan di sini, okay, breakout 52 weeks high. Ingat lagi yang breakout jenis keempat tadi, kita bincang tentang breakout 52 weeks high. So pada pukul 9.30 pagi, okey, ini garisan 52 weeks high-nya. Pada pukul 9.30 pagi, okey, buyer menguasai pasaran pada waktu itu, berlaku breakout. Okey, berlaku breakout. Tetapi pada waktu petangnya, tiba-tiba harga ditutup di bawah level garisan 52 weeks high itu tadi. Okey, inilah yang dikatakan sebagai fair breakout. Okey, walaupun harga dia melepasi rintangan, maksudnya dah break lah basically, tetapi dia tutup di bawah level 52 weeks high. Okey, dia tutup di bawah, maksudnya dia fair breakout lah, dia tak berjaya untuk breakout. Okey, kalau kita dissect, okey, saya tak buka chart sekarang ni. Kalau kita dissect kan, dia punya candle ini, kita akan nampak di sebelah petangnya berlaku penjualan. Okey, penjual menguasai pasaran. Sorry, saya penat ni bawa balik kerja. So pembeli menguasai pasaran di waktu petang. Okey, that's why dia jadi toncik kat situ. Okey, that's why dia berlaku toncik ni. Sebab pada waktu pagi, okey, dia buka dekat sini. Okey, kalau kita ambil candle satu hari kan, okey, satu hari mungkin dia buka dekat situ, buka dekat bawah ni. Okey, lepas tu dia naik. Waktu petang tu sebelum dia tutup, dia keluar, dia tutup. Dia tutup dekat sini. Okey, so ini high, ini low, ini open dan juga low juga. Ini high, yang ini close. So jadilah candle macam tu. Oh, tadi besar sikit. Jadilah candle Morningstar. Okey, Morningstar. So ada possibility
kalau kita perhatikan macam ni lah dia punya pattern dia. Okey. So pada waktu esok kemungkinan dia akan meneruskan penurunan. Sebab apa? Sebab petang sebelum ditutup hari candle ni, petang tu dia membuat penurunan. So kemungkinan pada pagi esok dia akan sambunglah penurunan tu. That's why ini signal reversal signal. Okey, reversal signal. Yang mana kalau kita lihat reversal signal macam ni, kita kena keluarlah awal-awal. Okey. Alright, boleh So ini dikatakan sebagai fair breakout. Baik, beberapa tips Beberapa tips yang mungkin kita tak bincang detail, tetapi saya rasa penting untuk kita tahu dan macam mana kita nak tackle isu-isu ini. Okey. Yang pertama sekali, guru-guru kita pesan kalau boleh kita avoid membeli mana-mana kaunter pada waktu pagi. Okey, especially antara pukul 9 sehingga pukul 10:30. Okey. Dalam pukul 11 okey ke atas. Okey, kalau sesi petang itu dalam pukul 3:30, pukul 4, bolehlah kita nak masuk. Okey. Sebab apa sebabnya? Sebab apa tuan-tuan? Tak boleh masuk pagi? Sebabnya walaupun berlaku breakout pada waktu pagi, tak semestinya dia akan maintain sampai waktu petang. Banyak kejadian kalau anda biasa berdagang saham kan, banyak kes berlaku breakout pada waktu pagi tapi petangnya dia tutup di bawah paras resistance. So menyebabkan breakout lah, fair breakout lah. Okey, so kita nak avoid benda itu, kita kenalah elak daripada masuk pasaran pada waktu pagi. Okey. So saya biasanya kalau nak masuk dalam pukul 11 ke atas ataupun petang, okey, pukul 3:30, pukul 4, kaunter-kaunter dah nak tutup tu, kita dapat signal yang kaunter-kaunter tersebut nak tutup di atas paras level breakout, so baru kita masuk. Okey. Alright. Okay, so wait for a confirmation. That's why kita tak boleh beli pagi. Kita kena confirm dulu betul-betul breakout, baru kita masuk. Okay. Kalau fail, just cut loss. Okay. Kalau breakout itu fail, just cut loss. Ada juga yang suggest supaya level untuk kita cut loss itu di bawah. Okay. Kalau kita tengok contoh ni kan. Contohnya dia berlaku fair breakout ni. Okey, fair breakout, lepas tu dia akan buat dekat line kat sini. Okey, line kat sini menunjukkan line ini ada line untuk dia cut loss. Kalau dia turun esok merah sampai level ni baru dia nak cut. Okey. Secara teknikalnya boleh tuan-tuan. Secara teknikalnya okey, no problem. Okey, saya pun tak ada halangan. Tetapi secara umumnya kebiasaannya saya akan keluar siap-siap. Kalau berlaku fair breakout macam ni, okey, saya beli dekat sini contohnya pada waktu tengah hari tu dia dekat sini hijau. Okey, tiba-tiba waktu petang tu dia buka sesi petang tu dia buka di bawah ni. Lepas tu dia ada macam momentum nak menuju ke bawah lagi, saya akan cut loss terus. Saya takkan tunggu sehingga ke bawah ni. Kerana apa? Kerana kalau dia tutup di bawah level ini, so dia akan menambahkan possibility untuk dia takkan berjaya untuk pecahkan rintangan ni. Okey, bukanlah maksudnya mustahil untuk dipecahkan, tetapi possibility untuk line garisan ini untuk menjadi lebih kuat adalah tinggi sebab banyak kali dah sebelum ni dia try tak berjaya. Okey, dia try tak berjaya. Dia try tak berjaya tuan-tuan. And then satu hari dia breakout tapi dia tak berjaya pula. Okey, dia jatuh dan ditutup di bawah level resistance. Itulah sebabnya saya agak kalau berlaku fair breakout saya akan keluar teruslah. Okey. Alright. Okey, satu benda yang sangat penting iaitu apabila kita nak masuk teknik breakout ni, kita kena selalu calculate kita punya risk. Okey, pastikan calculate kita punya risk dulu. Sebelum kita masuk. Okey. So katakanlah breakout ni berlaku di sini, so
Kalau kita terlepas pandang, contohnya kita beli tengah hari, petang tu kita ada kerja, tak sempat, okey, at least kita ada support di bahagian ini ataupun di sini. So tak adalah turun jauh sangat. Okey, kalau sebatang marubozu, okey, disusun dengan hijau, lepas tu ada sebatang lagi membuat breakout dan dia tak ada support yang clear macam yang sekarang ni ada support. Okey. So kalau yang batang marubozu tinggi, yang tak ada support, so kalau boleh kita elakkanlah. Okey, masuk pada waktu itu. So apa yang kita perlu buat, kita tunggulah pullback. Okey. So tunggu pullback baru kita join the trend. Okey. Alright. So bila masa kita nak buat cut loss, tuan-tuan? Bila masa kita nak buat cut loss? Okey. Biasanya 2 bits ataupun 2 ticks below the resistance turn to support line. Sorry, typo. Okey. Bila maksudnya fair breakout lah. Bila berlaku fair breakout dan ditutup mungkin 2 bit di bawah, lebih 2 bit di bawah resistance turn to support punya line, so kita cut loss lah. Okey, biasanya saya terus cut loss lah. Ada juga strategi cadangan, setengah orang dia akan wait until next day. Boleh juga. Okey. So make sure 2 candle merah ataupun penurunan itu berlaku 2 hari berturut-turut. Okey. Satu fail breakout, satu lagi contohnya candle merah the next day for example, dan ditutup di bawah level resistance tadi. So kita boleh cut loss. Tapi ni risiko tinggi sikit lah. Okey. Seterusnya ada juga yang mencadangkan. Okey, dia calculate dia punya risk. Kalau more than 3% dia keluar. Ada juga. Boleh juga tuan-tuan, tak ada masalah. Baik, seterusnya isu berkenaan dengan terlepas kapan. Apabila berlaku breakout, kita kata sebolehnya kita tunggu petang. Tetapi tuan-tuan, kalau kita tunggu petang, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Bila kita tunggu petang, biasanya dah tinggi dah lah. Dah tinggi sangat dah. So takut pula nak masuk. Itulah konflik berlaku dalam diri kita sebagai pelabur kan. Kalau kita masuk pagi, so possibility untuk fair breakout tu tinggi. Tapi kalau kita tunggu petang, kalau dia betul-betul breakout dah tinggi sangat dah. Okey, risiko tinggi pula. So macam mana kita nak kata isu ni? Satu cadangannya adalah dengan kita tunggulah dia buat pullback. Okey, dia buat pullback. Kan kita belajar saham kan, dia bergerak secara zigzag. Okey, dia tak akan naik tanpa berhenti. Dia akan turun juga. Okey, untuk membuat pullback, okey, pastikan pullback itu tak ada momentum dengan volume yang sedikit. Kemudian kalau ada reversal untuk dia meneruskan kenaikan, so kita masuk balik. Itulah teknik dia. Ini perlukan latihan yang berterusan lah. Kalau kita sebut ni mungkin secara teori mudah, tetapi dia perlukan pengalaman, perlukan skill untuk kita baca psikologi di sebalik chart dan sebagainya. Itu pengalaman lah tuan-tuan. So anda boleh cuba dan belajar daripada pengalaman. Alright. Ini mungkin ramai tak tahu juga dari segi bit tadi kan, kita kata 1 bit 2 bit tadi. Okey, untuk kita cut loss contohnya. So biasanya saham yang ni daripada Bursa Malaysia, kalau saham itu bernilai RM1 satu unit, okey, dia punya tick size dia, satu tick je adalah 0.5 sen. Bukan 50 sen maksudnya maksudnya kalau kita tulis satu bit dia adalah RM 0.005. Kalau harga saham itu RM1 ke RM9.99, satu bit dia adalah 1 sen, iaitu RM 0.10. Satu bit dia 1.10. 0.010. Okey. Kalau harga saham itu RM10 dekat atas, begitu seterusnya. Okey, jadi 2 sen. Jadi 10 sen. Kalau harga yang macam Nestle yang harga dia RM100 ke atas,
1 bit dia adalah 10 sen. So anda boleh baca detail lah dekat Bursa Malaysia. Alright. So tuan-tuan, seterusnya, selain daripada kita belajar tentang teknik breakout, jenis breakout, masa mana kita nak masuk, masa mana kita nak keluar, di sana ada ilmu yang khusus untuk kita bincangkan berkenaan dengan teknik itu, apa yang dikatakan sebagai trading plan. Okey, apa yang dikatakan sebagai trading plan. Jadi ilmu trading plan ini dia kena bincang secara khusus lah. InsyaAllah kalau ada masa nanti, kalau ada masa nanti saya akan buat satu video khusus untuk kita bincangkan macam mana kita nak buat trading plan. Lain orang lain cara untuk dia buat trading plan. Tetapi ada benda yang mungkin kita boleh sama-sama share dan sama-sama mungkin berkongsi. Cara untuk kita buat trading plan. InsyaAllah dalam video seterusnya. So saya rasa itu saja. Dalam video ni kita bincang tentang type of breakout. Kalau boleh buat revision, kalau boleh tengok lagi dan lagi supaya supaya kita mahir dengan teknik-teknik breakout ni tuan-tuan. Sebab ramai yang masuk teknik breakout, tetapi cara dia masuk dia mungkin dah pandai dah tahu dah, tapi tak ramai yang tahu bila nak keluar. Itu masalah kita. Kita tahu bila nak masuk, tetapi kita jarang orang yang tahu bila nak keluar, especially bila nak cut loss dah. Bila nak cut loss. Sebab itu kita kena belajar tentang trading plan. InsyaAllah kita akan cuba cover dalam video-video seterusnya, InsyaAllah kalau saya ada masa lah, InsyaAllah. So terima kasih untuk perhatian anda semua. Saya rasa itu saja perkongsian saya pada hari ini. Saya minta maaf kalau ada kesilapan ataupun benda-benda yang ralat. Mungkin anda boleh tegur dalam ruangan komen di bawah, insyaAllah. So jangan lupa subscribe channel ini kalau belum. Dan kalau ada sebarang cadangan, suggestion, kritikan dan sebagainya, mungkin anda boleh PM saya ataupun turunkan komen lah di ruang komen, insyaAllah. Jadi saya harap ada manfaatnya daripada video ini. So kalau anda tak ingat, mungkin boleh ulang-ulang tengok sampai berbekas dalam minda, insyaAllah. Terima kasih atas tumpuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.